أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat iman dan Islam, dan juga diberikan taufik dan hidayah untuk kita bersama-sama meneruskan halaqah Al-Quran pada malam minggu ini. Jadi kita mulakan tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulakan bersama-sama halaqah Al-Quran kita dengan Ummul Kitab. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بكتابك بصرنا واشرح به صدورنا واستعمل به بدننا وأطلق به لساننا وقو به جناحنا وأسرع به فهمنا وقو به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Ya Allah, berikanlah cahaya pada penglihatan kami dengan kitab-Mu, lapangkanlah dengannya dada-dada kami, pergunakanlah dengannya badan kami, ringankanlah sebutan lidah kami, kuatkanlah daya ingatan kami, segerakanlah dengannya nyanyi Al-Quran untuk kefahaman kami, teguhkanlah dengannya keazaman kami dengan daya serta kekuatan daripada-Mu. Sesungguhnya tiada daya dan upaya melainkan dengan-Mu, ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan sekalian alam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. InsyaAllah tuan-tuan, kita mulakan dengan bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kemudian kita akan sambung surah Yasin. Kita mula dari awal bacaan surah Yasin sehingga tempat yang kita berhenti pada minggu yang lalu. Halaman 441 kan. Ini ayat yang ke-17. Kita baca dulu pada surah Al-Kahfi halaman 293 dan 294. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. InsyaAllah kita sambung pada surah Yasin. Kita bacakan dahulu ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17 sehingga kemudian kita sambung ayat yang ke-18. Ini untuk kita lihat satu persatu hukum untuk kalimah dan ayat bagi hukum tajwid. Halaman 440 dan 441 ayat surah Yasin dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ayat yang ke-18 ni kembali kita lihat pada hukum tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu inna tatayyarna bikum. Qalu huruf qaf, yakni pada tajwid iaitu kita perlu melihat makhraj huruf qaf, huruf yang berada pada antara halqi dan lisan ni. Jadi pertengahan qaf dan kaf. Jadi kita sebut dengan isti'la. Sifat qaf ni antara salah satunya. Sifat qaf isti'la dan dia tertutup. Jadi huruf qaf ini tebal lah. Qalu, dua harakat dengan mad asli. Kemudian pada huruf lam dengan dhammah, kita baris dhammah ini kita muncung sedikit, kemudian dipanjang dengan mad tawil, iaitu kita panjang dengan bacaan bukan dua harakat, tapi kadang-kadang kita dengar dua harakat tuan-tuan, iaitu bacaan pada tariqat Jazari. Tariqat Jazari ni biasanya bacaannya pendek, kemudian bacaannya ada yang setengah harakat, 1/3 harakat pun ada. Jadi kita ni bacaan pada riwayat Hafs an Asim menggunakan tariqat Asy-Syatibi, ataupun jalannya tu dia dua je tuan-tuan, tak Syatibi, Jazari. Ini khusus untuk kaedah tajwid lah, ataupun manhaj bacaan. Baik. Kemudian bacaan pada inna tatayyarna bikum, seperti kebiasaannya nun syaddah ataupun nun tasydid, sabdu itu wajibul gunnah, dengung. Qalu inna tatayyarna bikum. Kalimah pada inna ini kita panggil dhamir lah. Inna, sesungguhnya kami. Yang ni kami di sini merujuk kepada qalu lah, yang ni yang berkata. Jadi Allah SWT yang berfirman, inna tatayyarna bikum. Baik, jadi untuk huruf nun itu dipanjangkan dua harakat. Kalimah tatayyarna, di sini ada huruf ta fathah. Jadi kita baca dengan nipis. Ta ni dia tidak tebal seperti pa. Jadi bertemulah antara huruf yang nipis dan tebal. Inna tatayyarna bikum. Ta dengan sifatnya nipis, pa isti'la tebal. Ta pa. Jadi kita beza antara ta dan pa. Kemudian kita masuk pada syaddah ya tasydid, kita syiddahkan, tekankan pada syaddah tersebut. Tatayyar, bacaan
Ya dengan fathah dan ra dibaca sukun dengan tebal. Baik. Jadi kita cuba pada qalu inna tatayyarna bikum. 1, 2, 3. Qalu inna tatayyarna bikum. Ta dengan ta tu lah. Jadi kita perlu beza antara nipis dan tebal. Kemudian ra dengan bacaan tebal. Nun dibaca 2 harakat. Bikum. Huruf tu bi dan juga kum dibaca dengan kaf baris dhammah dan mim dibaca dengan izhar. Jadi kita tidak panjangkanlah. Hatta kalau kita sambung, tadi kita baca waqaf, selalunya kita waqaf. Jadi kalau kita wasal, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu. Contoh kalau kita sambung ataupun bahasa Arabnya kita panggil wasal, secara bersambung tetap izhar. Kita panggil mim mati ni kalau bertemu dengan lam disambungkan bacaannya tu, jadi kita baca secara wasal ini kita sebut hukumnya izhar syafawi. Kemudian kalau waqaf maka kita tak perlu ulanglah, kita teruskan sahaja. Ibtida pada la illam. La illam tantahu. Kalimah la illam, lam dengan baris fathah, nipis. La dengan ringan bacaan la, yang kita baca la la illam, iaitu hamzah baris kasrah, kita masukkan bacaan pada nun yang bertemu dengan lam. Apa dia tuan-tuan? Idgham tanpa dengung ataupun idgham bila gunnah. Jadi kalau kita baca tanpa dengung, dia masuk terus. La illam. Jadi syaddahnya tu pada lam kita tekankanlah. La illam tantahu. Lam tantahu. Jadi syaddah lam fathah, kita masuk bacaan pada mim sakinah. Izhar juga, izhar syafawi. Tantahu. Kita dah baca tadi dengan izhar. Lam tantahu. Jadi ta fathah bertemu nun sakinah, iaitu nun mati bertemu ta. Itu hukum bagi kita kena dengung tuan-tuan, wajib dengung. Semua hukum bagi ikhfa, ikhfa syafawi, ataupun kita panggil ikhfa syafawi, ikhfa haqiqi. Kita panggil ikhfa haqiqi ini kerana apa? Dia tidak pernah berlaku perubahan, kecuali kita waqaf lah. Kalau waqaf dia tidak berlaku lah ikhfa. Kerana ikhfa ini hukumnya nun mati bertemu 15 huruf ataupun mim mati bertemu ba, yang tu syafawi. Kalau mim mati syafawi lah. Baik tuan-tuan, jadi ikhfa ataupun kita panggil hukum dengung, antara bacaan yang kita sebut bahasa Arab, yang disebut wahyu, yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran, kemudian hadis, hadis yang mana datangnya diturunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada hadis tersebut kita panggil hadis nabawi, yakni perlakuan, perkataan, ataupun takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang kita sebut sebagai hadis yang tidak termasuk dalam kategori hadis Nabi, iaitu yang Allah SWT turunkan. Contohnya seperti rukun iman dan rukun Islam, dalam hadis Arba'un An-Nawawiyah, berkaitan dengan niat dan sebagainya, disebut sebagai hadis qudsi. Jadi nak membezakan tuan-tuan, bacaan semua itu adalah wahyu, tapi cara bacaannya, yang orang Arab ataupun kita ni yang ajam, melihat orang Arab kalau dia baca hadis dengan Al-Quran, macam mana beza dia baca? Dia baca ikhfa tu, dia baca tak? Maknanya dengung tadi tu, contoh tantahu. Kalau dalam hadis tuan-tuan, tidak dibacalah tajwid ni. Maknanya bukan tidak dibaca langsung, tapi antara yang
memang tidak dibaca, iaitu hukum dengung. Iaitu kalau nun mati itu ada ikhfa, hadis tak bacalah. Khusus untuk Al-Quran. Jadi Al-Quran ini salah satu mukjizat yang diangkat, yang memuliakan kalam Allah ini tersendirinya. Kita perlu meningkatkan kemuliaan Al-Quran juga dengan menjaga tajwid. Jadi kalau kita baca la illam tantahu, dengan sebutan. Kalau sebutan tak apalah tuan-tuan. Contoh nak ajar kalimah berkalimah, tapi bila masuk bacaan ayat Al-Quran, kita nak baca dalam hadis dan juga dalam keratan-keratan risalah tentang Al-Quran ini, apabila kita ambil satu ayat Al-Quran untuk kita baca, mungkin itu boleh jadi satu teks. Tapi kalau kita baca, maknanya satu muka surat, satu makra, jadi menjadi tilawah lah. Yang ini tidak boleh kita baca secara tanpa tajwid. Jadi kalau kita nampak ayat Al-Quran, memang khusus untuk bacaan tajwid ini Al-Quran lah. Baik, jadi yang membezakan bacaan Al-Quran dan juga bukan Quran, yang paling utama dalam hukum tajwid ini, yang paling kita nampak, iaitu dengung. Jadi kalau tuan-tuan kita sebut, contohnya kalimah apa? Antum. Kalau bahasa Arab kita sebut antum. Jadi contoh itulah. Jadi sama juga bila kita sebut ikhfa, dengung itu wajib. Kalimah tantahu lanarjumannakum. Baik, kalimah tantahu kita sambung huruf ha di situ dengan halqi, makhraj halqi, iaitu ha bulat, ataupun kita panggil simpul, sebab dia di tengah. Baik, jadi kemudian dipanjangkan kepada mad tabi'i, dua harakat. Baik, kemudian lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Yang dengung pada nun syaddah. Lanarjumannakum. Cuba kita lafazkan tuan-tuan. Lanarjumannakum. 1, 2, 3. Lanarjumannakum. Nak lafazkan kalimah yang pertama lanar, nun dengan fathah kita baca ringan, lanar. Jadi bacaan ra yang ditebalkan, kerana sebelum huruf ra nun itu berbaris fathah. Baik, jadi nun tetap ringanlah. Jangan kita baca lanar. Lanarjumannakum. Sama juga wala yamassannakum minna 'adzabun alim. Cuba kita baca dari la illam tantahu. 1, 2, 3. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Seperti kebiasaannya, kalimah yang kita jumpa selalu adzabun, huruf dzal pada struktur kalimah pada adzabun, huruf ain dengan fathah, dzal berbaris fathah, makhraj dzal, ain di halqi, dzal di hujung lidah. Baik, jadi kita baca kalimah adzabun dengan bacaan izhar pada kalimah apabila ba bertemu dengan hamzah itu tanwin ba dhammah. Jadi kita baca dengan izhar. Baik, kemudian ayat yang seterusnya, qalu ta'irukum ma'akum. Baik, yang dengung tuan-tuan, tadi kalimah wala yamassannakum min, nun syaddah wajib dengung, mim syaddah wajib dengung. Cuma mim mati bertemu mim tadi, wala yamassannakum, di situ idgham mutamathil ataupun mithlain. Baik, kalimah ayat yang seterusnya, bila kita waqaf adzabun alim, man arid lisukun. Tuan-tuan pun dah mahirlah
hujung ayat. Berhentinya waqaf ini keadaan yang pertama mad arid sukun. Atau kalau bacaan itu bacaan hamzah, ataupun kita panggil bacaan yang hidup, alaiha, sama ada bacaan pada mad, biasanya mad asli, ataupun mad yang panjang lah, lazim, mad wajib ke mad jaiz ke, bacaannya hidup panjang. Satu lagi mad iwad. 3 hukum tu kalau di hujung bila kita waqaf. Baik, bila kita bersambung apabila bacaan ini, kita kena lihat pada barisnya, dan juga huruf selepas itu. Contoh kita sambung, wala yamassannakum minna 'adzabun alimun qalu ta'irukum ma'akum. Ini contoh. Baik, jadi bila kita nak sambung, ni tak ada masalah tuan-tuan. Kalau nafas kita panjang, contoh kita boleh baca satu muka tu 3 kali ambil nafas, maknanya 5 baris kali satu nafas. Tapi ikut keadaan jugalah tuan-tuan. Maknanya kalau ayat tu kita sampai, contoh kita nak sambung, jadi kaedah tajwid perlu diutamakan pada contohnya di sini mim tanwin dhammah bertemu dengan qaf. Jadi apa hukum ni tuan-tuan? Jadi kalau kita ikut bacaan, kita mati kan. Jadi alim. Kalau kita nak sambung, jadi kita tak tahu. Kenapa berhenti? Sebab tak tahu nak sambung. Jadi nak tahu jawapannya tuan-tuan, mesti ikut baris. Nak tak nak tengok baris bertemu dengan huruf apa, barulah kita kategorikan untuk kita sambung. Maknanya tadi bacaan tanwin bertemu qaf, ikhfa. Itu salah satu contoh lah. Baik, kalau kita berhenti tak ada masalah. Jadi kita sambung, qalu ta'irukum ma'akum. Jadi selalu bacaan yang silap ataupun kurang tepat, bacaan pada yang pertama kurang dengung, ta'irukum, bacaan pada kum kurang dengung. Kemudian lagi satu, huruf ain dijadikan bukan ma'akum, jadi tebal. Ain tu jadi baris bukan fathah. Maknanya kefasihan pada ain fathah ini tidak tebal. Maknanya kita kena fasihkanlah tuan-tuan. Ta'irukum ma'akum. Cuba kita baca, qalu ta'irukum ma'akum. Maknanya bukan yang kita baca tu bagi bacaan tu betul-betul dengar dengan jelas ma'akum, tapi sederhanalah. Tetapi bacaan itu tidak merubah pada yang pertamanya hurufnya kena betul, baris dan kefasihannya lah pada sebutan fathah itu tadi. Baik, kemudian dzukirtum, hamzah fathah dengan kemudian hamzah kasrah bertemu nun mati bertemu dzal. Dzukirtum. Cuba kita lafazkan tuan-tuan. Dzukirtum. Di situ bacaan pada ikhfa haqiqi. Baik, huruf dzal seperti kebiasaan pada makhrajnya perlu difasihkan. Hujung lidah bertemu bawah gigi, hadapan keluar sedikit. Kemudian ra dibaca dengan bacaan pada dzukirtum. Jarang kita lihat ataupun kita teliti pada ra, khususnya bacaan pada sebelumnya berbaris kasrah. Kadang kita tebalkan, kadang kita nipiskan. Jadi kita nak kena pastikan tuan-tuan, bacaan kita kita tahu di mana tempat nak tebal dan nipis. Itu antara sifatlah, sifat-sifat huruf. Kemudian kita sukun pada mim dan bacaan izharlah pada waqaf bacaan dzukirtum. Baik, jadi kalau kita sambung tuan-tuan, kalau kita waqaf dzukirtum, selesai. Kalau kita sambung contohnya qalu ta'irukum ma'a
معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Baik. Jadi bila mana mati, contohnya tadi di ujung ayat alimun qalu ikhfa. Ini bukan ikhfa. Mim mati bertemu ba. Tadi ikhfa hakiki. Ini ikhfa syafawi. Mim mati bertemu ba. Maknanya hukum bagi bacaan tajwid ini tetap akan dilaksanakan, kecuali pada mana-mana waqaf, dia akan berubahlah dengan bacaan kita berhenti tu. Kemudian contohlah kita baca tak sampai, qalu ta'irukum ma'akum. Kita nak baca waqaf tetapi kita nak sambung. Maknanya kita sambung, kita waqaf pada tempat yang tidak sesuai. A'in dzukirtum bal antum qaum. Ada tuan-tuan, kadang-kadang bukan bacaan tak sesuai lah. Mungkin dia nak beri penekanan pun. Contoh macam kisah cerita lah tuan-tuan. Al-Quran ni kan satu bentuk cerita. Cuma yang memahaminya orang Arab lah. Kita yang ajam ni kadang-kadang kita dengar sedap. Sedap okey lah, tak sedap tak okey. Jadi yang sedap ini sebenarnya datang daripada tajwid dan juga kefasahan bacaan dengan lahjahnya, ataupun luhunil Arab, bacaan lahjah Arab. Jadi kalau kita baca berhenti di situ, kena ulang. Contohnya qaum, kena ulang lah. Bal antum qaumum musrifun. Sama ada kita berhenti itu tak cukup nafas, tersalah, atau memang sengaja berhenti. Jadi perlu ulang. Ulang di mana? Di awal ayat yang mana boleh untuk diulang tanpa diulang semula kalimah yang sebelumnya. Tapi kita tak boleh ulang macam ni. Contohnya bal antum qaum, kita ulang balik qaumum musrifun. Jadi tergantung. Ini dimaksudkan bacaan tu boleh merubah makna keseluruhan ayat. Sebab kita waqaf tidak sesuai. Tapi ada tempat yang sesuai. Contoh kita baca selalu dekat mana tuan-tuan? Kita selalu berhenti. Surah Yasin pun ada kan? Kita berhenti. Biasanya pada dhamir, ataupun kalimah syai'a. Maknanya kalau kita baca maknanya tu, kemudian kita tidak waqaf terlalu lama, maknanya memang betul-betul kita dalam keadaan membaca, kita nak sambung. Itu pun kena lihat jugalah. Baik, kemudian qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ini kalimah saya sebutkan tadi, antum qaumun musrifun. Cuba tuan-tuan kita baca pada bal antum 1, 2, 3. Bal antum qaumun musrifun. Kadang ada yang menebalkan huruf sin, jadi musrifun. Sebab bacaan dhammah ini kita muncung, tapi kadang-kadang bacaan kebiasaannya berlaku pada orang yang membaca tapi dia tidak fokus, ataupun menghafaz tidak perhatikan apa yang dihafaz. Tak semua yang hafaz Quran ni tuan-tuan bacaannya fasih. Kadang-kadang banyak kesalahan, ditambah pula tajwid yang tunggang langgang, atau huruf yang tidak tetap. Dia pun ragu-ragu, huruf sin ke huruf sad. Jadi bacaannya jadi salah. Baik, jadi kekurangan itu perlu kita perbaiki dengan ulang kaji, ataupun istilahnya baca selalu pada ayat yang kita nak lancar, dan selalu kita nak ulang-ulang lah. Membaca banyak kali pun tak menjamin bacaan kita betul kalau kita tidak fokus pada huruf. Kadang-kadang kita baca surah Yasin tuan-tuan dah lama kan, tapi berlaku juga kesalahan. Kerana apa? Yang pertama,
tajwid. Tajwid ni perlu kepada ilmu yang dipraktik. Maknanya kita tahu dan kita praktik. Kemudian kalau kita praktik tak tahu, kita kena ambil tahu pula. Ilmu dan amal kena seiring. Kemudian bacaan itu kita ulang kaji. Baik, jadi contoh bacaan bal antum qaumum musrifun. Di sini ra kita baca dengan nipis, rifun. Yang kita baca tebal musrifun. Bacaan nipis, rifun. Baik, kita ulang balik. Qalu ta'irukum ma'akum. 1, 2, 3. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukkirtum bal antum qaumun musrifun. Kita ulang dengan bacaan tanpa waqaf, ataupun kita sebut wasal. 1, 2, 3. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukkirtum bal antum qaumun musrifun. Wajah-wajah bacaan lah, ada yang waqaf, ada yang wasal. Kemudian ayat yang kedua terakhir, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ. Baik, ini contoh kita berhenti pada qal, ataupun kita boleh berhenti pada yas'a. Bacaan wajaa min aqsal madinah. Di sini bacaan seperti biasa, ni panjang. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Ni izhar pada min aqsa. Ni bacaan qalqalah. Itu hamzah dengan baris fathah. Aqsal. Huruf hamzah tuan-tuan bacaannya ringan. Jangan kita baca ok. Aqo. Bacaan hamzah aqsal. Cuba kita baca min aqsal. 1, 2, 3. Min aqsal. Qaf dengan qalqalah sughra. Baik, jadi kalau kita baca wajaa min aqsal, itu kita dah muncung, ataupun dah tebal. Bacaan tu kurang tepat. Kalau diamalkan, dia kurang elok lah. Tapi kita nak fasih lagi dengan hamzah fathah aqsal. Boleh latih lah, insyaAllah. Tak ada masalah kalau kita selalu latih dan biasa, dia akan ubahlah, kefasihan tu semakin tepat. Kemudian sad dengan bacaan isti'la, huruf sad ni tebal. Aqsal madinati, alif lam qamari, izhar idgham, ataupun masuk dengan secara izhar, tak ada dengung ataupun apa-apa sifat tambahan, lantunan dan sebagainya. Jadi bacaan madinati rajulun yas'a. Contoh kalau tuan-tuan berhenti aqsal madinah, ini tak digalakkan lah kerana terlalu pendek, nanti nak ulang balik. Jadi terus pada kalimah. Kalau kita nak berhenti, sekurang-kurangnya yas'a. Jadi kita ulang baliklah. Selalu kita ulang kat mana? Kita tak ulang, kita sambung. Ini salah satu contoh lah, yang dah menjadi uruf, ataupun kita panggil, dia tidak salah, tetapi kalau ada nafas yang cukup, lebih baik sambung. Maknanya kalau kita baca contoh tuan-tuan, kita selalu baca wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Kita sambung kan? Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Tengok balik makna. Adakah kalau kita berhenti di situ dan sambung terus, merubah kepada makna? Jadi kalau dia mengganggu, maknanya tak boleh. Tapi kenapa selalu dibaca bersambung tanpa ulang? Maknanya di situ adalah kebiasaan ataupun bacaan yang disebut sebagai
lazim, tidak pernah diperbahaskan. Dalam masyarakat kita ni, bacaan ini menjadi kebiasaan, ataupun kita panggil uruf. Maknanya di situ berhenti boleh sambung. Itu pun jadi dalil juga tuan-tuan. Walaupun dalilnya bukan dari tajwid. Kalau tajwid ceritanya kena sambung. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Itu yang baiklah, yang paling baik. Jadi kalimah itu kita berhenti. Kalau nak ulang, itu yang saya berhenti tadi, qal. Jadi kita ulang baliklah, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, pun boleh. Tapi tak ada masalah lah kalau kita berhenti. Yas'a ini tidak mengganggu pada bacaan ataupun makna ayat. Cuma jangan kita berhenti, lepas tu kita pergi buat kerja lain dulu. Ambil wuduk dulu, lepas tu kita masuk balik, kita sambung qala ya. Tak boleh lah, sebab dia satu ayat. Kena ingat dalam Al-Quran ini, hatta dalam salat, jumpa pula ayat panjang yang kita tak boleh potong. Separuh rakaat pertama, separuh akhir, satu ayat tu kita bahagi dua. Kita mesti habiskan satu ayat, baru kita habis, baru kita rukuk lah. Baik. Kemudian bacaan pada qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Qaumi ittabi'ul, di situ kita haz pada bacaan, kita hilangkan hamzah wasal. Kita tak baca qaumi ittabi'ul. Kadang masih lagi terdengar. Contohlah kalau kita baca ramai-ramai mungkin tak ada dengar bacaan. Tapi kalau seorang dua orang, kadang-kadang kita dengar kekeliruan tu. Dia mungkin lupa bacaan tu, hamzah wasal tak dibaca. Baik, hamzah wasal bila kita sambung dia akan hazaf. Maknanya tidak dibaca. Kecuali kita berhenti. Contoh, qala ya qaum. Jadi kita nak sambung ittabi'ul mursalin, tapi akan menjejaskanlah pada makna ataupun struktur ayat. Yang disebut sebagai terjemahan itu sedikit terganggulah. Baik, jadi untuk waqaf di sini, kalimah mursalin ra dibaca tebal, mursalin dengan ra dibaca tafkhim. Untuk bacaan pada mursalin ini, huruf sin dengan fathah. Huruf sin itu tuan-tuan huruf asaliyah. Lidah kita berada di bawah. Mursalin, jangan dibaca tebal, mursalin. Jadi lain makna. Kemudian lam dibaca dengan nipis, lim, dengan mad arid disukun. Baik, kita ulang tuan-tuan. Wajaa min aqsal. Satu, dua. Kita baca dengan berhenti dulu pada yas'a. Kemudian kita baca satu lagi dengan bacaan yang bersambung wasal. Satu, dua, tiga. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Kita ulang dengan bacaan wasal. Satu, dua, tiga. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Contoh kalau kita baca ramai-ramai, imam baca berhenti, kita baca sambung. Tuan-tuan teruskan. Cuma tuan-tuan janganlah terus senyap. Imam baca berhenti, kita baca tu, kita baca sambung. Maknanya macam sumbang lah kan, kita seorang baca sambung. Jadi kebiasaan imam baca berhenti, kita ikutlah berhenti. Tapi kalau kita sambung, tuan-tuan teruskanlah, ataupun perlahankan sikit suara. Jangan hilangkan terus. Sebab nanti kalau hilangkan, tuan-tuan sambung mana-mana. Tuan-tuan sambung mungkin ittabi'u, dah jadi tabi'u je. Jadi kita punya bacaan kita mesti selesaikan. Kecuali kita tak cukup nafas, kita berhenti, kita ulang semula. Ini kebanyakan kesalahan pembacaan Al-Quran ni, kita ada baca bersama-sama, ini berkumpulan, sama ada
ketua baca dulu, kita ikut, atau kita terus baca bersama-sama. Masalahnya biasanya macam tu. Berlaku apabila bacaan itu kita sambung, ketua kita yang sedang baca bersama-sama ni baca secara berhenti, waqaf. Kita terlajak. Kemudian dia baca dah terus. Jadi kita nak sambung balik, kita kena ulang lah. Jadi kalau ketua kita tu tak tunggu, kita kena kejar bacaan dia. Maknanya bacaan itu perlu disesuaikan. Jadi kalau kita berhenti, kita tak sambung dengan baik, ini berlaku masalah. Itu antara kekeliruan lah yang berlaku. Kadang-kadang nak sambung, contoh tuan-tuan baca, tuan-tuan dah habis, imam belum habis, itu selesailah. Cuma kurang baik lah. Tapi satu lagi, tuan-tuan belum habis, imam dah habis. Jadi kita kena habiskan. Walaupun bacaan itu selalunya bacaan yang berada di pertengahan ayat, kita habiskan. Tak habis surah tu, contoh surah Al-Mulk, imam dah habis dah ayat 30, kita baru sampai ayat 25, sebab kita baca lambat. Jadi kita baca sampai mana yang mampulah. Kalau kita segan, kita sambunglah kat rumah kita balik, ataupun kita baca sendiri kat belakang. Jadi masalah bacaan Quran ni, bila bacaan itu tidak dihabiskan ataupun berhenti, sambungannya tidak sesuai, tidak betul. Baik, yang akhir kita ambil satu lagi. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ini yang disebut hamzah wasal. Ittabi'u. Apabila kita sambung, bacaan ini tidak dibaca. Tapi kalau kita mula-mula, contoh kalimah apa tuan-tuan? Alladzina, allati tattali'u, alladzi, huruf-huruf inilah hamzah wasal di permulaan ayat. Jadi kita nak bariskan atas atau bawah atau hadapan. Biasanya atas atau bawah, dua tu je. Yang kat depan ni jarang. Maknanya baris dhammah tu dia tak ada, tapi kita kena baca dhammah. Kenapa nak dibaca baris atas? Biasanya dia tidak terikat dengan fa'il. Maknanya contohnya alladzi, allati. Tapi kalau terikat dengan fi'il, contohnya fi'il amar, ittabi'u, ittakhadhu, fi'il yang menunjukkan suruhan. Kalimah ini dibaca hamzah wasalnya bermula hamzah yang berkepala sad kecil tu, yang tak ada perut tu, kita baca baris kasrah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kemudian bacaan pada ajra, qalqalah sughra dan raw, ra dibaca tebal dan juga idgham ma'al gunnah, dengung, idgham ma'al gunnah ni dengung, dua harakat. Kemudian wa hum muhtadun, bacaan ha dengan dhammah dibaca mim bertemu mim, iaitu bacaan idgham mutamathilain, lagi sekali jumpa lagi, dengung dan juga muhtadun. Pada halqi, kita baca dengan bacaan yang disebut bacaan paling bawah lah, makhraj yang paling rendah, cuma jangan ditekan, nanti jadi ha, muhtadun. Biasa je. Cuba kita lafazkan dan kita baca pada kalimah ayat yang ke-21 ini. 1, 2, 3. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kita jumpa berulang. Tadi kita tengok bacaan idgham bila gunnah. Ada pada ayat yang pertama, ayat apa tadi? Pada la illam tantahu, ayat 18. Kemudian ayat yang seterusnya, 2-3 ayat seterusnya jumpa lagi man la yas'alukum. Hukum tajuk ni tuan-tuan, dia akan berulang-ulang. Cumanya berbeza kalimah, berbeza huruf, tetapi yang kita perlu ingat,
hak huruf ataupun makhraj tajwid itu tempat keluarnya, kemudian sifatnya nak tebal ke nak nipis, barisnya atas bawah hadapan, nak dengung, itu hukum tajwid. Maknanya kalau salah satunya tidak ditepati maka larilah yang disebut sebagai tartil ataupun warattilil Quran. Allah Subhanahu wa taala suruh dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, Auzil alaihi warattil Qur'ana tartila. Pada bacaan itu Nabi SAW disuruh untuk membaca Quran dengan tartil. Khusus yang pada kita perlu jaga iaitu makhraj. Sebab makhraj ini yang menentukan makna. Kemudian panjang pendek itu bacaan yang tetaplah. Kalau mat yang panjang jangan kita pendekkan. Mat yang pendek, huruf yang tidak ada mat jangan kita panjangkan. Itu sahaja tajwid. Baik, jadi kita ulang ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21. Satu, a'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dhukkirtum bal antum qaumun musrifun. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. InsyaAllah kita sebelum akhir kita tangguh dengan bacaan pada surah As-Sajdah ayat 1 hingga 30. Halaman 415. InsyaAllah kita baca dengan sedikit laju. Bacaan sederhana hadarna. Halaman 415. Surah As-Sajdah ayat 1 hingga 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ
ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.